Hai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azmat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada tengah hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita sekali lagi. Selepas pagi tadi live kita terhenti untuk kita bersama-sama memahami adakah betul Allah Ta'ala tak adil pada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adakah betul Allah Ta'ala tak adil pada kehidupannya kita? Sebab apa tuan-tuan? Saya yakin, dan bila sebut perkataan berusaha, ya Allah, aku dah berusaha, ya Allah, aku dah buat, ya Allah, aku dah beri komitmen dan sebagainya, tetapi kenapa masih lagi aku tak dapat itu dan ini, itu dan ini? Jadi persoalannya, ya Allah, kenapa kau tak adil pada diri aku? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa khabar anda pada tengah hari ini? Saya doakan kalian bukan saja sihat, tetapi terus menerus keimanan makin bertambah, ketakwaan makin hebat, dan yang paling penting saya suka kalau makrifat tuan-tuan, ini fokus kita. Dan saya nak sepanjang kita berkenalan, sepanjang kita dalam hashtag Santapan Rohani, sepanjang kita belajar, antara pencapaian yang saya cuba nak bantu tuan-tuan, antara matlamat yang saya cuba nak bawa tuan-tuan, iaitu lebih mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses nak mengenali Allah Ta'ala ni dengan pelbagai cara. Ada kala dengan ilmu, ada kala dengan zikrullah, ada kala dengan apa yang Tuhan takdirkan pada kehidupannya kita, ada kalanya dengan ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada life-nya kita. Dan kadang-kadang tuan-tuan, cara kita nak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang berlaku ke atas orang yang lain, banyak cara-cara tuan-tuan untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuba tulis dekat ruangan komen, dan aku nak mencapai ma'rifatullah. Tulis kejap, aku nak mencapai ma'rifatullah, supaya perkataan ini bukan saja menjadi doa bagi diri hamba dan bagi diri tuan-tuan, tetapi mudah-mudahan perkataan ini menjadi satu inspirasi, satu yang dipanggil sebagai pemberi kekuatan pada diri tuan-tuan. Terima kasih kepada Kak Noraini, yang selain daripada tuan-tuan dakwa saya seorang yang salik, tetapi yang paling penting, kemanakah tujuan orang yang salik ini? Iaitu aku nak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Bila dah kenal, kita semakin nak dekat. Bila dah kenal, kita semakin nak sayang. Bila dah kenal, kita semakin nak suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah kenal, kita semakin nak mencapai, nak taqarrub, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam proses kita nak ma'rifatullah, dalam proses kita berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hari ini tuan-tuan, sambungan daripada live yang terhenti pada pagi tadi, afwan lakum, tiba-tiba bateri down, tiba-tiba lockdown, tiba-tiba bateri habis. Saya pun terlepas pandang telefon tak cas. Jadi walau bagaimanapun, pada hari ini kita belajar, pada tengah hari ini kita memahami berkenaan istilah, ya Allah, kenapa kau tak adil pada diri aku? Baik, jadi sebelum daripada tu tuan-tuan, saya nak fokuskan dahulu pemikiran tuan-tuan. Kenapa kita nak bahas benda ini? Sebab adil ni sifat. Adil ni suatu sifat yang
bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Sifat ini satu sifat yang wajibah, satu sifat yang layak bagi Allah, satu sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, iaitu adilun. Tuhan tu maha adil. Cuba kadang-kadang bila perkataan yang sering kita bahas, Allah Ta'ala tu adil, Allah Ta'ala tu maha adil, dah, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah aku ni sebaik-baik Tuhan yang memberi hukuman yang adil pada setiap perbuatan? Ya. Tetapi bila kita cuba nak relate kepada kehidupan, takut-takut timbul pada hati, ya Allah, kenapa kau tak adil pada diri aku? Dah. Kenapa dia tu dapat, kenapa aku tak dapat? Ya Allah, kenapa dia tu ada, kenapa aku tak ada? Apa bedanya aku dengan dia? Sedangkan apa yang dia buat, aku buat. Apa yang dia usaha, aku usaha. Apa yang dia bersungguh, aku rasa aku lebih bersungguh. Contoh. Tapi ya Allah, kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat? Contoh masalah khusyuk solat, tuan-tuan. Dah 2-3 hari ni, bila saya baca komen daripada beberapa komentar-komentar yang menulis dekat ruangan komen, hasil daripada konten yang saya buat, kempen yang saya cuba bantu tuan-tuan berkenaan khusyuk solat, ramai yang tulis, cuma Ramadan ni alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri saya kesabaran yang begitu kuat. Saya tak melatah, saya tak mencuit, dan saya langsung malah nak jawab komen-komen mereka. Dan ada yang tanya, betul kena dapat khusyuk? Khusyuk tu macam mana? Saya tak jawab. Saya doakan dia, saya tak delete komen dia, saya doakan dia agar orang macam ni lah Allah Ta'ala campakkan segera dikata khusyuk yang sebenar. Dan ada pula yang di bawah saya baca pula komen tuan-tuan, dia kata khusyuk tu, dan khusyuk tu cuma mimpi, antara mimpi yang diidamkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian berkata begitu? Dan dia kata khusyuk tu cuma satu mimpi yang diidamkan. Dan sebab tuan-tuan tak ada ilmu, kita tak ada kepahaman, tak ada makrifah, tak ada ilmu dalam nak mengenal khusyuk, sama juga ma'rifatullah. Dan jadi timbul persoalan. Dan orang lain pergi program, saya pun attend program. Ustaz Iwan buat program, saya pun hadir. Apa beza saya dengan dia? Dan setiap kali program, setiap kali masuk kelas 3 hari 2 malam, dia masuk, saya pun masuk. Dia ada, saya pun ada. Dia belajar, saya pun belajar. Dia tak tidur, saya pun tak tidur. Tiba-tiba dia dakwa, ya Allah, kenapa kau tak adil, ya Allah? Dia dapat, aku tak dapat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Jadi pada hari ini saya nak ulang balik berkenaan beberapa perkataan-perkataan yang tuan-tuan perlu fahami pada tengah hari ini. Dalam sesi ringkas saja, lebih kurang 40 minit saya nak bantu tuan-tuan. Supaya apa? Jangan lidah kita melatah berkenaan betul ke Tuhan tu tak adil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi apa kata? Terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya dah ajarkan ilmu yang powerful. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok fan yang saya dah bina, dan mereka tak jemu-jemu tag nama kawan-kawan, tag nama sahabat. Sebab apa? Saya bukan ajar teknikal, saya ajar benda yang powerful. Teknikalnya bagaimana? Setengah live dia suruh like, komen dan share. Saya ajar setiap kali tuan-tuan nak tekan like, tanya hati. Setiap kali tuan-tuan nak tekan share, tanya hati. Setiap kali tuan-tuan nak tag nama orang yang anda sayang, tanya hati. Ini ilmu yang powerful, tanya hati. Sebab apa aku perlu buat? Dari sini tuan-tuan akan belajar. Oh begini, oh begini, oh begini. Nescaya tuan-tuan tak akan meninggalkan medan dakwah dengan cara masing-masing. Jelas ke jelas? Baik. Jadi anda telah bersedia untuk kita menyambung bagaimana kita nak memahami keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala. Terima kasih nasihat kepada Syamsul Effendi. Dan begitulah tugas kita sebagai mengenalkan kepada mereka ni Syamsul. Betul, perkataan Syamsul tu saya terima betul. Kita bukan tak nak layan, tapi kadang-kadang kita kesian. Kadang-kadang kita kesian. Dan bermakna, ya Allah, apa bedanya ada kau beri kepada dia yang kepada orang macam ni Syamsul? Kenapa Allah Ta'ala tak beri faham? Adakah Tuhan tak adil? Kita akan jawab pada petang ni. Baik. Sebagaimana tuan-tuan maklum pada pagi tadi, saya dah berkongsi dengan tuan-tuan beberapa word ataupun perkataan yang saya akan ulang balik sekadar ulangan yang ringkas, supaya word-word ni tuan-tuan dah mula dengar, mula masuk dalam kepala otak dan mula faham. Word-word perkataan ni antara word yang penting dalam perjalanan tuan-tuan sebagai salik. Ingat, tuan-tuan dah masuk circle ni,
Tuan-tuan kena faham, aku sebagai orang yang salik dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, dalam perjalanan tu apa kita akan belajar? Perkataan yang pertama tulis dekat ruangan komen. Antara benda yang wajib tuan-tuan i'tiqad, yang tuan-tuan kena benarkan adanya tauhid af'al. Itu word yang pertama yang kita sebut pada pagi tadi. Dah? Apa dia tauhid af'al? Mengesakan Allah Ta'ala pada setiap perbuatan. Bahasa mudah, setiap perbuatan yang berlaku daripada makhluk, semuanya kita kembalikan ia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan nak tak saya bagi contoh yang mudah? Macam mana tuan-tuan nak faham tauhid af'al? Dah, cuba tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan nak tak saya bantu tuan-tuan? Saya bagi cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Cara yang direct to the point. Kalau tuan-tuan nak faham istilah macam mana Ustaz tauhid af'al ni. Macam mana dalam keadaan kita sekarang ni yang ilmu tauhid tak kemas lagi. Itu fokus yang kita akan belajar Sabtu Ahad ni. Tahniah kepada tuan-tuan yang dah daftar, bagus. Cuma saya nak bantu sedikit. Macam mana tuan-tuan yang mengaku sekejap Ustaz saya ilmu tauhid pun tak kemas lagi. Macam mana saya nak faham metodologi tauhid af'al. Okey, saya bagi contoh yang mudah. Dah? Baru-baru ni dekat sekolah, contoh dekat sekolah, dah ada satu anak tuan-tuan baru balik sekolah, tiba-tiba dia mengadu. Tuan-tuan dah ajar anak-anak, kalau boleh mak tak sukalah kau mengadu pasal kawan-kawan ni, tak ada mak nak cerita mak. Dah baru ni semalam ni jiran sebelah tu, yang jiran depan rumah tu, kita sebutlah jiran depan rumah tu, anak dia kena tangkap sebab isap rokok. Anak dia kena tangkap sebab isap rokok dekat sekolah. Masalah. Baik. Kemudian tuan-tuan kata apa? Cuba jawab dekat ruangan komen. Dah? Cuba jawab dekat ruangan komen. Dah? Cepat saya tunggu ni. Bila mana anak mengadu. Mak, nak cerita sikit mak. Tu kawan depan rumah tu semalam kena tangkap dengan cikgu isap rokok dekat sekolah, isap vape dekat sekolah. Dah? Isap vape dekat sekolah. Lepas tu tiba-tiba tuan-tuan pun menyampuk. Tuan-tuan pun menyampuk. Apakah perkataan yang pertama sekali keluar daripada mulut tuan-tuan? Cuba jawab. Untuk saya bantu tuan-tuan pada tengah hari ni. Cepat, tengah idea banyak datang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi tadi tak ada ni, tengah hari baru datang idea ni. Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Untuk saya bantu tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak betul-betul faham. Okey, jurnal kata tak payah sibuk lah, kau jangan ikut dia sudah. Okey, jawapan yang lain. Yang tu merujuk kepada ni. Dah? Yang lain cuba jawab. Beri jawapan tuan-tuan. Bila anak mengandung Umi, dah? Tu kawan tu, jiran depan tu Umi, dia kena tangkap semalam, isap vape dekat sekolah, cikgu tangkap dia. Baik, cuba jawab tuan-tuan. Biasa tuan-tuan akan jawab apa? Saya bagi clue sikit. Jawapan ni merujuk kepada budak tu. Budak tu. Apakah kebiasaan jawapan yang timbul pada mulut tuan-tuan? Sebab dari sini saya nak bagi simple yang paling mudah. Tengok A nampak B. Itu je simple dia. Tengok A, nampak B. Dah? Subhanallah, kau jangan mengata dia. Doakan dia, mudah-mudahan jauhkan awak daripada perkara macam tu. Okey? Baik. Jangan ikut perangai dia. Bagus. Oh, Dayang Badariah. Anak siapa tu? Dia kenal. Dayang Badariah. Waktu dia sebut, dia kenal. Dah? Dia buat salah, kena tangkap lah. Jangan ikut sikap kawan tu. Okey. Jawapan tuan-tuan saya tak mengiyakan dan tidak menidakkan. Tetapi saya nak jawapan daripada Hajah Noraini tu. Dah? Dia kata apa? Alah, mana taknya pak dia pun sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah dia pun sama. Dah? Yang tu kata istighfar. Okey, tak ada masalah. Semua jawapan tuan-tuan bukan betul, bukan salah. Cuma saya nak gambarkan satu situasi bagaimana kadang-kadang kita tengok A, kita nampak B. Tengok A, nampak B. Dah? Tuan-tuan akan kata Allahu Akbar. Dah? Ya nak, tak saya ikut nak. Dah? Kadang-kadang tengok siapa dia, pak dia pun sama macam tu. Masalah. Tengok anak, nampak bapak. Alah, pak dia pun 2 kali 5. Masalah. Biasa kadang-kadang kalau kita sembang dengan kawan-kawan. Dah?
Tu kenapa dia hisap vape. Tak ada masalah tuan-tuan. Kesimpulannya, gambaran saya nak beri faham. Apa jua jawapan yang kalian berikan, antara yang saya nak fokuskan di sini ialah kadang-kadang timbul satu jawapan dan tengoklah pok dia tu macam mana. Sebab tu alhamdulillah ayah kita ni tak isap rokok, anak dia pun tak isap rokok. Ni bila anak isap rokok, sebab apa? Pok tu pun isap rokok, masalah. Di sini gambaran yang hamba nak beri faham macam mana tengok A nampak B. Tengok A nampak B. Ni dipanggil tauhid af'al. Seolah-olah bagaimana kita nak menembuskan pandangan, pak dia pun begitu. Perbuatan anak ni dia tembus sampai kepada bapa. Sampai kepada bapa. Contoh, kita bagi misal yang paling mudah. Jadi artinya, word yang pertama yang kalian belajar pada tengah hari ini ialah, pertama, wajib kita iktikad pada hatinya kita adanya tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Mengesakan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Pada segala perbuatan. Itu satu. Yang kedua, bila mana kita dah faham tuan-tuan, segala perbuatan ni semua kembali kepada Allah Ta'ala, maka kita nak belajar pula word yang kedua berkenaan adil. Pagi tadi saya dah sebut, yang ni saya nak ulang dengan jalan yang ringkas. Apa makna adil? Kata ulama pada mendefinisikan makna adil, iaitu wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu yang kena pada tempatnya. Itu dipanggil apa? Dipanggil adil. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Terima kasih Siti Nur Aisyah. Betul, bapak borik anak rintik. Tu antara peribahasa Melayu yang sering kita guna. Sama je dua kalimah bapak dia. Bapak borik anak rintik. Tu seolah-olah kita nak faham tauhid af'al macam tu lah. Okey, biar dulu. Jadi kembali kepada perbahasan. Bila kita memandang semua perbuatan ni hakikat daripada Allah, nak letak perkataan adil ataupun zalim tu macam mana? Apa makna adil? Adil ni bermakna wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kepiah, tempatnya dekat kepala. Tiba-tiba saya letak dekat lutut, tak jadi. Itu dipanggil zalim. Zalim. Jadi lawan bagi adil makna zalim. Apa makna zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi bila kita letak sesuatu tak kena pada tempat, maknanya zalim. Baik. Dan kembali kepada perbahasan tadi. Sekiranya kita ni dalam nak memahami macam mana istilah adakah Tuhan adil pada aku, ataupun ya Allah kenapa kau menzalimi diriku, ya Allah. Ya Allah kenapa kau tak begini. Sedangkan kalau kita kembali pula kepada kehidupan yang sebenar, siapakah diri kita ataupun siapakah pemilik yang sebenar bagi diri kita? Kalau kita nak faham adakah Tuhan yang adil pada kita ataupun Tuhan yang zalim pada kita, kita akan masuk pula kepada word yang ketiga. Adakah kita ni pemilik diri kita yang sebenar ataupun walillahil asmaul husna? Dan sabit bagi Allah Ta'ala tu nama-nama yang baik. Walillahi ma fis samawati wal ard. Dan sabit bagi Allah Ta'ala itu segala ada yang ada di langit dan ada yang di bumi. Artinya tuan-tuan, akhir sekali kita kembali ke atas diri kita balik. Nak faham istilah adil ataupun zalim mudah saja. Soalan yang paling mudah yang saya suka tanya kepada tuan-tuan, kita ni, adakah kita milik kita? Adakah kita milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Dan terhenti live waktu soalan ni lah. Adakah kita ni hak diri kita, ataupun pada hakikatnya kita ni hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kalau tuan-tuan boleh jawab jawapan dengan tuntas lagi, tepat lagi, padat, maka tuan-tuan, tak ada istilah Allah Ta'ala menzalimi kehidupannya kita. Tak ada istilah tuan-tuan Allah Ta'ala tak adil pada diri kita. Sebab apa? Kalau tuan-tuan fahamlah siapakah pemilik yang sebenar bagi tubuh yang bernama makhluk. Siapakah pemilik yang sebenar bagi kita yang bernama manusia. Sebagai contoh, tuan-tuan ada anak-anak. Tuan-tuan ada anak. Bahasa zahir lah. Bahasa zahir, anak-anak tu milik kita. Anak-anak tu milik kita. Yang sabda Nabi SAW terpulang kepada mak bapak dia, nak jadikan anak dia Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, terpulang kepada mak bapak dia. Mak bapak dia lah yang mencorakkan warna yang asalnya putih daripada zat yang berada pada diri anak.
Jadi bermakna, bila mana anak tu milik kita pada zahir bahasa, kitalah yang mencorakkan nak jadi apa. Dan tiba-tiba ada orang datang. Orang datang. Kenapa kau tak hantar anak kau pergi mengaji pondok? Tengah-tengah bandar ada pondok ke? Ada Ustaz Irwan buat pondok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada problem ke Hajah Rubiah? Taman perumahan dia tak elok. Allah sallana walakum. Baik, mari kawan duk bersembang, tuan-tuan. Bersembang dengan tuan-tuan lah. Tengok anak ni tak buat apa. Kenapa tak hantar pergi pondok? Tak boleh. Anak aku nak masuk universiti semua. Masalah. Kita bagi cadangan pun tuan-tuan tak berhasil. Sebab apa? Anak aku tahulah nak buat apa. Masalah. Itulah bahasa yang kita mudah guna dalam kehidupan kita. Anak aku tahulah nak program macam mana. Aku tahulah anak aku nak jadikan apa. Masalah. Jadi bermakna kalau pada adat anak kita tu hak milik kita pada adat zahir mata manusia. Dan tuan-tuan ikutlah tuan-tuan nak buat apa. Nak jadikan dia tu Majusi ke kata Nabi, nak jadikan dia tu Yahudi ke, nak jadikan dia tu Nasrani ke, nak jadikan dia tu Sunni ke, terpulanglah kepada tuan-tuan sebagai seorang bapa dan ibu. Betul ke betul? Tuan-tuan, itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara Allah dengan kita? Sebab tu tak pelik kalau tuan-tuan memahami istilah-istilah begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 istilah sahaja. Memahami istilah tauhid af'al, memahami istilah adil, memahami istilah milik. 3 word yang kita belajar tengah hari ni cukup, tak payah lama. Saya ulang balik. Pertama, memahami tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Setiap perbuatan, semua hakikat kembali kepada Allah, datang daripada Allah. Itu dalam pandangan batiniah. Okey. Lepas tu, bila setiap perbuatan semua kembali kepada Allah, macam mana kita nak kaitkan dengan istilah adil ataupun zalim? Ya Allah, kenapa kau tak adil pada aku? Di hari Sabtu Ahad ni ada program, ada yang faham, ada tak faham, sabar dulu. Dalam nak memahami masalah adil, apa makna adil? Meletakkan satu perkara kena pada tempatnya. Allah Ta'ala tu bijak. Allah Ta'ala tu bijak. Sebagai contoh begini tuan-tuan. Siapa nak ilmu best? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jangan amalkan Sabtu Ahad ni. Tapi ilmu ni saya bagilah untuk tuan-tuan semua. Siapa nak ilmu yang best? Saya nak bagi tip yang powerful pada tengah hari ni tuan-tuan. Sebab bersungguhnya tuan-tuan belayan saya pada tengah hari ni untuk sesi live yang terhenti pada pagi tadi. Tuan-tuan sanggup masuk live balik. Yang mudah-mudahan saya tahu tuan-tuan menantikan input-input yang best untuk tuan-tuan beramal. Type sekejap dekat ruangan komen. Dengan syarat terus jalankan dakwah, like dan share. Dan tag nama orang yang anda sayang supaya mereka pun dapat ilmu ni. Siapa nak? Saya nak bagi ilmu yang best gila. Supaya ilmu ni tuan-tuan akan faham istilah adilnya Allah. Bila saya sebut benda ni, ya Allah, adilnya Engkau. Tuan-tuan akan faham istilahnya adil. Sebab kita ni hak milik Allah. Ikut Allah lah nak buat apa tuan-tuan. Habis tu ustaz, yang dekat Syria yang terbunuh anak-anak orang Islam yang tak makan. Tuan-tuan, adakah Tuhan tu zalim? Sabar dulu. Tuan-tuan ada kambing. Tuan-tuan bela kambing 20 ekor. Bela kambing 20 ekor. Sekejap. Okey. Dah bela kambing 20 ekor. Nak masuk raya ni tuan-tuan. Kita buat gulai kambing lah. Sembelih seekor. Adakah tuan-tuan sembelih kambing itu dengan makna zalim? Tak. Pertama, kambing tu hak kita. Hak kita. Yang kedua, sampai masa dia untuk disembelih. Yang ketiga, sembelih pun ada manfaat. Ada manfaat. Bahasa mudah. Sama juga dengan kita ni tuan-tuan. Kita ni hak milik Allah. Ikut dia nak matikan kita bila, nak sembelih kita bila, nak bagi makan ke tidak, Allah Ta'ala terlebih tahu. Sama juga dengan ilmu. Kadang-kadang kenapa ada yang attend program, masuk program Dr. Azhar Osman, bayar beribu-ribu, ada yang masuk berjaya. Ada yang masuk papa kedada. Ada yang masuk keluar result. Ada yang masuk wallahu a'lam. Tenggelam timbul tak diketahui. Di manakah yang dikatakan adil sedangkan kami usaha ya Allah? Tuan-tuan, dengar elok-elok. Ramai yang tak sabar nak ilmu yang powerful. Kalau tuan-tuan nak faham istilahnya adil, dengar yang attend program Sabtu dan Ahad ni, tuan-tuan belajar ada 2 golongan nanti. Ada golongan yang faham, ada golongan yang tak faham. Ada golongan yang Tuhan akan beri kefahaman. Tuhan beri faham sungguh-sungguh. Ada yang Tuhan beri faham sikit-sikit saja. Faham sikit,
Sikit-sikit bela-bela. Tak nampak lagi ustaz. Tengah live yang sejam ni pun tak nampak. Besok program Sabtu Ahad lagi pula 2 hari. La ilaha illallah. Okey. Ada, saya nak cerita golongan yang kedua ni, yang tidak diberikan kefahaman oleh Allah. Tuhan tak beri faham. Tuhan tak beri faham. Datang kekecewaan pada hati. Ya Allah, kau tak adil pada aku ke ya Allah? Aku dah bayar. Aku beri komitmen. Aku bersungguh-sungguh nak belajar ni ya Allah. Kenapa kau tak beri faham kepada aku? Tuan-tuan, nak tanya satu soalan. Jawab di ruangan komen. Sebab soalan dan jawapan ini menghasilkan ilmu yang best yang saya nak bagi pada tengah hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tuan-tuan dah belajar, tiba-tiba tak faham, wajib beramal tak? Tulis kejap dekat ruangan komen. Saya ulang balik soalan. Bila tuan-tuan dah attend program Sabtu Ahad ni, gila-gila je boleh belajar. Salin nota, tanya soalan. Isnin Selasa pula ada Zoom. Tiba-tiba ada di antara tuan-tuan yang Allah Ta'ala tak beri faham. Allah Ta'ala tak beri faham. Soalan. Tuan-tuan yang attend program, yang dah belajar pada hari ni contoh, tiba-tiba masih lagi bela, tak faham. Kata orang Jawa apa? Bela katak. Maka, adakah tuan-tuan wajib beramal di atas perkara ilmu yang tuan-tuan dah belajar? Jawab sekejap. Siti Nur Aisyah, mula-mula bela katak, lepas tu kena pergi program banyak kali. Tak apalah, yang tu cerita lain. Cuma saya nak cerita, contoh live sekarang ni, ada dua golongan ni. Ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang atas pagar. Atas pagar ni sama ada jatuh ke sini atau jatuh ke sini. Soalannya, tolong jawab dekat ruangan komen. Tuan-tuan yang dah belajar, tiba-tiba tak faham, wajib beramal ataupun tidak? Sebab ada dua jawapan. Khatijah dia kata wajib beramal, Junati kata wajib, Kak Mona Zina kata wajib. Teruskan menjawab. Bukan saya nak bantu tuan-tuan, Allah yang nak bantu tuan-tuan sebenarnya. Khatijah Abdullah kata wajib, Zainab kata wajib, Sainiah kata wajib, Rahizan kata wajib, Rosnati kata wajib beramal, Mahiran Muda kata wajib beramal, Roziah Daud wajib buat je, Malaha Musa kata wajib beramal, Wan tak wajib, satu tak wajib, Zainah kata wajib, Nusarah kata wajib, Fatin Nabila kata wajib, Noraini Nasir kata wajib, 10 dah. Norlidah kata wajib, Abu Muhammad kata wajib. Dayang Badariah, orang Jawa cakap confused. Waduh, goblok mu. Fuyun kata tak wajib. Maziah Tirun. Kak Maziah ni, saya nak rotan ni. Okey, waalaikumsalam Abu Muhammad. Roslina kata mesti beramal ilmu yang dah belajar. Muhammad Zaid kata wajib, tak wajib. Okey, cukup. Kalau saya baca dekat ruangan komen, Zila kata tak wajib. 4 yang kata tak wajib. Ramai yang kata wajib beramal. Tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tak faham sebenarnya konsep kepada ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu tuan-tuan tak sedar. Bila Allah Ta'ala tak beri faham kepada tuan-tuan, tuan-tuan kata Tuhan tu tak adil. Ya Allah, dia belajar, aku belajar juga. Dia bayar, aku bayar juga. Dia bayar, aku pun bayar. Dia attend program, aku pun attend program. Dia bersungguh, aku pun bersungguh. Dia salin nota, aku pun salin nota. Kenapa ya Allah dia faham, aku tak faham? Tuan-tuan, Allah Ta'ala tu adil pada diri tuan-tuan. Sebab apa? Okey, tulis dekat ruangan komen ilmu yang powerful ni. Orang yang belajar dan faham wajib beramal. Orang yang dah belajar tak faham, tak wajib beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak tuan-tuan sayang dekat tuan, Allah Ta'ala sayang dekat tuan-tuan? Nak tunjuk ni. Tuan-tuan perasan tak Allah Ta'ala sedang sayang kepada tuan-tuan? Dia tahu yang ni tak power. Dia tahu yang ni lemah lagi. Dia tahu yang ni masih lagi baru nak bertaktih. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Allah Ta'ala yang buat kita lah daripada tak ada kepada ada. Kalau tuan-tuan kata aku kenal lah anak aku macam mana, kalau tuan-tuan kata aku kenal lah laki aku tu macam mana, kalau tuan-tuan jawab aku kenal lah suami aku tu macam mana, kalau kalian jawab aku kenal lah bini aku tu macam mana, tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih mengenali kepada kita. Allah lebih kenal kepada kita. Allah Ta'ala tahu kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tak beri berat.
Benda yang kita tak mampu, Tuhan tak akan beri kemampuan benda tu. Sebab tu jangan khawatir. Yang penting wajib belajar. Tuan-tuan yang dah belajar dan faham, ingat, wajib beramal. Kalau tak amal, masuklah kubur, kena katok. Ada golongan kedua yang attend program Sabtu Ahad ni, jangan khawatir, jangan bersedih. Takdir kata tuan-tuan tak faham. Hukum yang takluk atas diri tuan-tuan, tak wajib beramal. Sebab apa tak wajib? Tuan-tuan dah tak faham nak buat macam mana? Tuan-tuan jelas ke jelas ni? Dah dia tak faham nak buat macam mana. Tetapi cerita tak habis lagi. Cerita belum lagi habis. Bila dia dah belajar dan tak faham, ya, pada satu sesi, pada satu keadaan, dia tak wajib beramal. Tetapi, ada tapi. Dia wajib belajar lagi. Hari tu 2-3 minggu lepas baru masuk first time program. Masa tu bela-bela katak. Bela-bela katak. Dah bela-bela katak tuan-tuan. Tiba-tiba dia masuk, dia datang NBS program yang 2 minggu lepas. Tiba-tiba dia belajar masih lagi tak faham. Okey. Bila dah tak faham, satu kelebihan bagi tuan-tuan, Allah Ta'ala adil. Tuhan tahu tuan-tuan tak mampu nak buat. Bila tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu tuan-tuan tak mampu, dia tak bagi faham lagi. Habis tu, belajar hari tu macam mana? Dapat kebajikan. Orang yang belajar tetap Tuhan tak sia-siakan. Yang paling tidak, darajat naik. Ni janji Allah Ta'ala. Ni janji Allah Ta'ala. Orang yang belajar ilmu, darajat akan naik. Dan faham tak faham tu cerita yang lain. Cuma berita gembira, dengar elok-elok dua golongan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Sabar. Zila Ibrahim cerita bab ulang kaji itu page yang lain. Kita cerita first page dulu, ke surat yang pertama. Golongan yang pertama, dia belajar, lepas tu dia faham. Orang yang dah belajar, dah faham, kena buat apa? Wajib beramal. Kalau tak beramal, masuklah kubur, kena katok, kena palu, kena rotan. Golongan yang kedua, dia belajar, dan sama je dia usaha. Dia tak faham. Bila tak faham, hukum fiqh, belajar usul. Dalam usul kata, dia tak wajib beramal. Ini baru first page. Habis tu ustaz, kalau dah tak faham, belajar lagi. Ini page yang kedua pula, muka surat yang lain. Datang lagi program. Sebagaimana kata Siti Aisyah, kata Kak Norani. Mereka ni datang berkali-kali. Setiap kali NBS belajar dan belajar. Baru dapat faham, baru dapat catch up. Maknanya begini. Tiba-tiba, orang yang belajar dan faham, dia tak buat tindakan. Masuklah kubur, kena katok. Orang yang B ni, dia belajar. Tiba-tiba dia tak faham, maka tak wajib beramal. Masuklah kubur tuan-tuan, dia mendapat syafa'atul ilmi. Sebab apa? Syafaat daripada ilmu yang tak faham tu, Allah Ta'ala bantu dia di alam kubur. Syafaat daripada ilmu, berkat daripada ilmu yang tak faham tu tuan-tuan, Allah Ta'ala campakkan dekat dalam kubur. Maka sekarang ni, tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak pilih yang faham ke yang tak faham? Oh, sudah. Ni bagi pilihan ni, pilihan yang tuan-tuan tak pernah buat ni. Golongan A, dia belajar, dia faham, tiba-tiba dia malas beramal. Contoh, masuklah kubur, kena katok. Golongan B, dia belajar, dia tak faham-faham, tapi dia belajar lagi, dia tak faham. Masuklah kubur pula, dapat syafa'atul ilmi, dapat cahaya daripada ilmu yang dia belajar dulu. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak pilih yang faham ke yang tak faham? Khatijah Nayan awal-awal lagi pilih yang tak faham dah. Dia kata, ustaz, baik saya tak faham ustaz. Alang-alang bila tak faham mengaji, saya dah attend program. Bila saya tak faham, nanti masuk dalam kubur dapat syafaat. Pilihlah tuan-tuan, tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi penegasan, di sinilah kalian nak memahami adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, fakta ni benar. Tetapi ingat, tuan-tuan yang belajar dan faham dan beramal, martabatnya begitu hebat. Dan kita tak nak belajar dan faham tapi tak beramal. Dah masuk dalam kubur kena katuk. Hasnul Hadi dah mula dia pilih dah. Hasnul Hadi ni semua datang jumpa saya ni. Jangan saya katuk dia. Dia pilih ustaz. Habis tu baik saya pilih yang tak faham. Dah halang-halang belajar. Tapi maaf Haji Hadi, yang banyak antara kita bukan tak faham, buat-buat tak faham. Yang banyak antara kita buat-buat tak faham. Macam mana buat-buat tak faham? Dia daftar program. Sebab Ustaz Irwan suruh daftarlah. Lepas tu dia khaliskan niat. Sabtu Ahad nanti masuklah, dia bendung. Orang suruh salin, dia tak salin. Orang suruh tulis, dia tak tulis. Orang suruh tanya, dia tak tanya. Sebab apa? Ustaz,
Nanti kalau faham kena amal. Saya ni adalah malas. Baik, saya tak faham, saya attend program, saya dengar program, saya dengar kuliah ustaz pagi sampai tengah hari dan sebagainya, buat selama 2 hari. Lepas tu biarlah tak faham pun tak apalah ustaz. Dan nanti tak wajib beramal. Tuan-tuan, itu bukan tak faham namanya. Itu namanya buat-buat tak nak faham. Orang buat-buat tak nak faham ni, jaga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk dalam kubur, dia kena katok dulu. Dia panggil bahasa orang Jawa mengelat. Bahasa orang Jawa mengelat. Jadi kalau boleh, kita nak golongan yang belajar dan faham dan akhir sekali beramal. Kita tak nak jadi golongan belajar faham tapi tak beramal. Tetapi berita gembira sekejap ni, berita gembira sahaja bagi tuan-tuan yang belajar tiba-tiba tak faham hukum fiqh dia, tak wajib beramal. Sebab apa? Gembiralah, tak wajib beramal, dah belajar dah tapi masih lagi tak jelas. Tapi ingat, wajib belajar lagi. Wajib belajar lagi sampai faham. Maknanya, nampak tak adilnya Allah kepada kalian? Sebab semalam baru saya baca satu messenger, ada satu hamba Allah bagi. Dah umur dia 40 tahun dah. Namanya dirahsiakan. Kan biasa filem Melayu macam tu. Dan saya tak pernah tengoklah filem orang putih. Siapa namanya? Bukan nama sebenar. Tapi anjing, dalam drama Melayu ni, Ahmad bracket bukan nama sebenar. Tak apalah. Semalam ada satu hamba Allah, dia messenger saya. Dia kata, ustaz, umur saya dah 40. Dah 40. Dia tak boleh baca Al-Quran. Allahu Akbar. Saya nak menangis semalam. Tak boleh nak baca Al-Quran. Umur 40 dah. Pernah masuk kelas Iqra' dan sebagainya, tapi rasa macam tak boleh pergi. Dan semalam dia mesej saya, dia tanya apa yang perlu dia buat dan sebagainya. Di sini tuan-tuan nak memahami peranan Allah Ta'ala pada kehidupan. Jangan kata Allah Ta'ala tak adil. Jangan kata Tuhan tak adil. Dan Tuhan tu adil. Tuhan tahu kalau Tuhan bagi kadang-kadang dekat kita, kita tak mampu. Kita tak mampu nak buat. Maka sekadar mana yang Tuhan bagi dekat kita dahulu, itulah yang kita redha. Itulah yang kita bersyukur. Maka selebihnya usaha lagi dan cari lagi. Yang penting apa? Fokus kita nak mencari rahmat daripada Allah dan nak mencari anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas ni? Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita dapat mempelajari 3 perkataan. Kalau tuan-tuan nak faham Allah Ta'ala ni adil ke tidak pada kehidupan aku. Ya Allah, kenapa kau zalimi aku? Ya Allah, kenapa dia dapat lebih, aku dapat kurang? Ulang balik 3 word tadi. Word yang pertama, hakikat semua perbuatan semua kembali kepada Allah. Dan itu dipanggil tauhid af'al. Yang kedua, ingat balik perkataan makna adil dan zalim. Apa makna adil? Meletakkan satu perkara betul pada tempat dia. Itu makna adil. Kadang-kadang pada kita berasa benda tu betul, pada Allah boleh jadi tidak. Kadang-kadang pada kita merasakan benda tu salah, boleh jadi pada Allah betul, mana kita tahu. Dan itulah kalam para muhaddis. Ketika mereka, tuan-tuan kalau belajar ilmu hadis, adab-adab ulama hadis ni hebat. Oi, aku nak kata ar-rijal. Ar-rijal ni apa? Mereka yang merawikan hadis. Aku nak kata rijal ni sikah ke tak sikah, kuat ke tak kuat, aku tak berani. Sebab apa? Pada pandangan aku boleh jadi aku betul, tapi pada hakikat Allah aku tak tahu. Nak kata aku betul, boleh jadi pada Allah benda ni tak betul. Fahami masalah adil. Yang ketiga, ulang balik. Kalau datang down, ya Allah kenapa kau tak adil pada diri aku? Jawab. Walillahi ma fis samawati wal ard. Ingat ulang ayat tu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa dia? Ya Allah, bagi kau melatalah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua ni hak kau. Aku ni hak kau, ya Allah. Bila kita ni hak Allah, bahasa mudah. Ikut Allah lah nak buat. Bahasa mudah. Tapi tak usah fikir macam tu. Tapi bahasa mudah. Ikutlah Allah Ta'ala nak buat apa atas diri aku. Sebab aku ni hak Allah. Bila kita ni hak Allah, terpulang kepada Allah. Tuan-tuan ada kereta. Dah puas dah pakai warna merah. Nak tukar warna pink. Orang duk kata, manusia ni kan mengata je. Kenapa buat warna pink? Nak mengata, ikut akulah kereta aku nak buat warna apa? Tepi pink ke, atas dia warna maroon sikit ke, bumper kita nak buat warna hitam ke. Kereta kita, bahasa mudah. Masuk dalam kereta, kenapa kau pakai perfume ni? Kenapa tak pakai minyak wangi ni? Manusia ni macam-macam. Pada kereta kita, ikut kita lah nak buat apa, bahasa mudah. Tuan-tuan, kalau pandang istilah hak dengan mulhaq,
Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Allah Ta'ala tu tahu macam mana cara nak program kita. Allah Ta'ala tu tahu macam mana cara nak menyusun kehidupannya kita. Allah Ta'ala tu adil, tuan-tuan. Dia bijak. Bukan bijak sana, bahkan bijak sini, tuan-tuan. Dalam nak mengurus kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, betul kata Aisyah, jangan give up. Bersihkan otak dulu. Sebab semua ni takkan selesai kalau otak tak bersih. Ingat, kalau otak tak bersih, semua ni tak selesai. Dan timbul soalan itu, ini. Sebab apa? Kita tak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, dalam hashtag Santapan Rohani, mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami sedikit 3 word tadi. Bila tengah down, rasa Tuhan tu tak adil kepada aku, ulang balik 3 word tadi. Ulang balik 3 perkataan tadi, supaya menjadi motivasi pada kehidupannya kita. Dia bersihkan otak daripada perkara yang tak sepatutnya. Dia kuatkan hati kita kepada mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ma'assalamah wal liqa', sehingga bertemu lagi pada petang ini. Dan kita seperti biasa, Ratibul Atal, insyaAllah saya akan istiqamah selagi mana saya ada kedrat dan kemampuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam nanti insyaAllah kita live ke macam biasa, tengok macam mana keadaan. Sebab dah 3 malam dah, tuan-tuan, saya ada jemputan sebenarnya. Ada jemputan. Nama dirahsiakan. Dan ingat, dipanggil 2 malam. Semalam dia panggil lagi sekejap, walaupun semalam tak sihat. Dan dipanggil sekejap jadi imam tarawih dekat rumah dia. Lepas tu buat tazkirah ringkas untuk family dia. Saya nak buat live, dia tak bagi. Segan lah ustaz. Orang kaya, tuan-tuan, nak cari orang kaya yang merendahkan diri ni susah. Susah sangat. Ustaz tak payah ustaz buat live lah. Nanti orang tengok rumah saya segan. Ustaz, rumah saya bukan ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Rumah macam nak istana, tak ada apa-apa, dia kata. Dia begitu merendahkan diri kepada Allah. Dan beliau ni khadam kepada ulama, orang yang hebat. Dan ulama-ulama banyak datang rumah dia, tuan-tuan. Cuma mesti PKP ni nak pergi mana-mana tak boleh. Dia panggil saya jadi imam tarawih rumah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'assalamah wal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.